Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini 2 Ramadan, malam ketiga, okay. Malam 3 kan 2? Malam 3 kan? Alah, mungkin 3. Okay, jadi kita sampai Alhamdulillah dapat berjumpa lagi setelah qiyam bersama-sama tadi, dan insyaAllah hari ini kita akan ambil lah berapa lama yang kita boleh untuk tempoh lepas daripada qiyam, kita akan cuba ambil insyaAllah. Baik. Tajuk terakhir kita bincang itu, kali terakhir kita sebut, lepas kita ambil tentang pengertian usul tafsir, dan kita bincangkan bagaimana pengarang buku kita, Hafizahullah, dia sebutkan berkenaan dengan bahawa tajuk usul tafsir ini sebenarnya masih lagi dalam peringkat perkembangan, bukan selesai lagi. Sebab balik pada asal kerana macam kita sebutkan, dia kata itu keprihatinan para penuntut dalam mengkaji ilmu tafsir ni agak kurang, tak seperti ilmu hadis yang mana dapat perbincangan yang sangat mendalam. Fiqh demikian juga, usul fiqh memang timbul pengkajian yang sangat dahsyat. Tapi bila bab usul tafsir ni, pasal dia balik pada asal, dia adalah sebenarnya meletakkan kaedah, macam dia kata itu, meletakkan kaedah bagi pentafsiran Al-Quran Karim. Dan bahkan kita nak pelajari macam mana Quran ditafsirkan dahulu, dan macam kita menafsirkan Al-Quran, macam mana Quran dahulu ditafsirkan dan macam kita menafsirkan Al-Quran. Sebab sudut dia, macam kita terangkan itu, dia sebenarnya sangat penting. Sebab Al-Quran ni sebenarnya dia beriringan dengan kita sepanjang hayat. Dia bukan hanya berlaku dahulu, bahkan dia punya penjelasan ataupun maksudnya akan berterusan untuk kita dari sekarang sampai akan datang, sampailah Allah Ta'ala mewarisi dunia ini. Okay? Jadi kita tak nak kena pelajari. Dan bahkan pentingnya kita belajar tentang usul tafsir pada zaman kita sekarang ni, lebih kepada sudut untuk menjaga dan juga melihara pentafsiran Al-Quran daripada dipermain-mainkan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Tafsiran yang pelik, yang janggal, yang tak pernah panggil mempunyai satu sudut daripada ilmu. Dan pasal ada orang kata semua ni asap keluar. Okey, semua ni dia kata Quran untuk semua orang. Jadi dia kata kalau untuk semua orang, maka kita bolehlah untuk menafsirkan sendiri. Kebimbangan kita situ. Dia tak sebenar macam ilmu-ilmu lain dalam Islam, tak pernah kita asatizah nak limitkan pengkajian tu kepada diri kami sahaja. Tapi siapa-siapa yang nak mengkaji tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang fiqh, tentang apa ilmu-ilmu Islam, layakkan diri anda dahulu. Pelajari ilmu alat dalam mengkaji atau mempelajari akan ilmu Islam. Contoh bahasa Arab kena ada, kan? Tahu tentang sorof dan juga sebagainya, nahu. Tak boleh tak ada, kan? Pasal kita kata bimbang, ada separuh orang kita ni gunakan terjemahan saja untuk pemahaman Al-Quran. Sedangkan kita tahu bahawa terjemahan itu adalah pilihan perkataan, yang mungkin ada perkataan yang lebih tepat daripada apa yang dipilih oleh penterjemah. Sebab tu kita kena faham kat situ sudut dia. Okey, baik. Jadi hari tu, kali terakhir kita berhenti hari tu, kita sebenarnya nak bincangkan tajuk-tajuk ilmu ini. Yang kita kata ada, dia terangkan pecahan, yang mana kita akan pergi satu persatu. Tajuk kita ni akan membincangkan 14 tajuk lebih kurang, 14 tajuk. Yang tajuk inilah kita mula satu persatu untuk bahaskan berkenaan dengan tajuk usul tafsir ni. Lepas kita terangkan kalimah usul itu apa, tafsir itu apa, dan kita kata macam mana para ulama kaji ilmu ni. Kita sekarang ni hari ni insyaAllah akan masuk kepada ilmu usul tafsir ni, apa tajuk yang kita akan bincangkan di sini. Okey, mawdu'at hadzal ilm, mawdu'atu hadzal ilmi, tajuk-tajuk ilmu ini. Laisa hunaka tahdidun daqiqun li mawdu'ati hadzal ilm. Tidak ada di sana sebarang penetapan yang terperinci atau halus
bagi tajuk-tajuk ilmu usul tafsir ni. Wa dhalika li anna an-nadhara ila mawdi' usul tafsir yakhtalifu min mu'allifin ila akhar. Itu adalah kerana pandangan kepada tajuk usul tafsir ni akan berbeza daripada seorang pengarang kepada pengarang yang lain. Setiap orang akan ada sudut masing-masing bila mengkaji itu kan. So, kita tahu bahawa dalam pengkajian penulisan kadang-kadang orang menulis kerana ada syubhat. Karangan kita buat kerana syubhat, nak menolak balik dakwaan orang yang tersalah. Ada kadang-kadang orang tu mempunyai sudut pandang yang lain, apa yang penting untuk sampai pada masyarakat. So basically memang karangan-karangan orang akan berbeza ikut pandangan si penulis. Okey, wa sa'adhkuru laka ba'dha al-mawdu'ati allati ara annaha min ahammi mawdu'ati hadzal ilm. Dia kata, dan saya akan sebutkan kepada anda sebahagian tajuk-tajuk yang saya lihat. Dia kata saya lihat Dia tak kata benda ni mesti. Mungkin ada orang yang ada pandangan lagi bagus, tapi dia kata saya lihat bahawa ia termasuk daripada sepenting-penting tajuk ilmu ini. Wahia allati satajiduha fi hadzal bahthi, dan ia adalah apa yang anda akan dapati dalam kajian ini. Okey, tak tebal pun. Actually yang cetakan yang baru punya macam ni kan. Actually yang ini cetakan ni keluar 13 tahun lepas yang first one. Buku yang kita belajar dalam buku ni actually 13 tahun lepas. Dia yang ini yang terbaru, cetakan terbaru. Yang kita kata apa? Beliau baiki sikit. Cuma kat sini mungkin ada penjelasan-penjelasan tambahan yang kita kena tengok balik. Baik. Dia kata dia kata pertama, hukum tafsir wa aqsamuhu. Hukum tafsir dan juga bahagian-bahagiannya. Hukum tafsir dan juga bahagian-bahagiannya. Maksudnya hukum belajar tafsir ni wajib ke, sunat ke, haram ke, makruh ke, mubah, apa benda hukum dia. Okey, hukum tafsir ni. Dan bahagian tafsiran. Kedua, turukut tafsir, jalan pentafsiran. Okey, tapi sebenarnya dalam buku baru dia sebutkan nombor 1 nombor 2 tu. Nombor 1 dan nombor 2 tu boleh campur sekali. Sebab dia adalah macam sinonim. Macam bincang hukum tafsir, pecahan-pecahan tafsir, dan jalan-jalan pentafsiran Al-Quran. Itu tiga tu akan bergabung sekali, dia kata sepatutnya. Nampak lebih bagus macam tu. Okey, ketiga at-tafsir bil-ra'yi wal ma'thur. Tafsiran dengan pendapat ataupun dengan nukilan. Ma'thur ni maksud nukilan lah. Whatever kita jumpa daripada Nabi SAW atau para sahabat atau tabi'in tentang pengertian, ataupun yang kita jumpa dan kita pakai akal kita sendiri. Itu jadi kat situ dua sudut. Dia kata tafsir dengan pendapat atau tafsir dengan nukilan. Nanti dia akan bincanglah secara detail. Adakah haram dengan pendapat? Adakah mesti dengan nukilan? Adakah orang tu kalau dinukilkan dengan nukilan daripada para sahabat, adakah itu terkeluar daripada pendapat? Tak ada kaitan pendapat langsung. Ini kita akan bincangkan insya-Allah. Keempat, al-usul allati yaduru 'alaiha tafsir. Usul-usul yang berkitar padanya pentafsiran Al-Quran. Apa asas-asas yang padanya berkitar? Bila kita bincang tafsir, apa benda usul-usul yang akan kita bincangkan? Okey. Kelima, tariqatus salafi fi tafsir. Jalan salaf dalam pentafsiran itu Al-Quran. Apa jalan salaf? Cara mereka mentafsirkan. Okey, itu sebenarnya nanti bila kita balik pada nombor 2 tu nanti dah ada kaitan. Yang keenam, asbabul ikhtilafi fi tafsir. Sebab-sebab percanggahan dalam tafsir. Kadang-kadang kita jumpa daripada salaf sendiri ada khilaf. So dia nak bincang. Dia kata sebab kenapa dia khilaf. Kita akan bincang itu. Ketujuh, anwa'ul ikhtilafi fi tafsir. Bentuk-bentuk ikhtilaf dalam tafsir. Sebab bila kita kata tafsir ni ada percanggahan, sebenarnya kadang-kadang bukan percanggahan pun. Kadang-kadang benda tu kepelbagian kalimah. Contoh macam nikmat, kebaikan, boleh jadi maksud tersebut kan, kegembiraan. Dia boleh satu kalimah mempunyai maksud yang banyak, ataupun satu pengertian satu benda boleh terangkan oleh kalimah yang banyak. So jadi sudut tu itu yang menyebabkan akan ada percanggahan, dan kadang bukan tafsiran tu bercanggah pun. So dia akan bincangkan dekat situ. Yang ke-8 ijma' fi tafsir, kesepakatan dalam tafsir. Maksudnya kalau sekiranya ada ijma' di kalangan para sahabat Nabi SAW tentang maksud, so nanti dia akan timbulkan, boleh tak kita canggah? Lepas tafsiran dah ada, boleh tak canggah? Ke-9, taujih aqwal salaf. Menghadakan atau kita nak halakan kata-kata salaf. Bila salaf bercakap tentang satu perkara, kita nak faham macam mana. Adakah kita kena terima bulat-bulat, ataupun kita ada perbahasan bahasa ke macam mana? Okay. Kemudian taujih al-qiraat. Taujih qiraat ni dia kata ini sebenarnya kadang-kadang tak termasuk dalam usul tafsir sebenarnya, dia kata. Cuma nanti akan dibincangkan juga. So actually dalam qiraat
yang berbeza kadang-kala, bukan semua, kadang-kala membawa pengertian yang berbeza untuk ayat atau bahkan kalimah. Bahkan kalimah bila kita ada bacaan berbeza. Contoh macam sebab nanti kita belajar balik sebab bacaan berbeza ni punca dia sebab sebenarnya okey. Siapa tahu sebab apa qiraat berbeza? Pernah dengar? Kenapa bacaan Quran ni ada perbezaan? Okey, ni saya terangkan. Kalau ingat kan nak buat kuis tapi orang tak ramai, tak boleh buat je lah. Nanti setiap kali saya buat. Bagi hadiah siapa jawab RM50. Okey. Okey. Agak betul lah. Okey, ni. Siapa boleh jawab saya bagi RM50. Lepas ni datang orang. Siapa boleh jawab? Kenapa tafsir ni, kenapa bacaan Quran ni ada beza-beza? Siapa jawab betul saya bagi RM50. Boleh? Clan? Slang. Tak tepat. Yelah, hampir tapi tak tepat. Boleh lah, ambil lah. Boleh lah, ambil lah. Dia lagi ambil okay. Actually betul, lebih kurang maksud dia, tapi saya terangkan detail dia. Nabi terima Quran daripada Allah Ta'ala, Jibril bacakan dengan bahasa Quraisy. Tapi bila Nabi nak bacakan Quran balik kepada orang ramai, kabilah yang datang, clan, saya dengar clan tadi, tapi betul, clan tu betul juga. Setiap kabilah tu, dia kadang-kadang ada cara sebutan berbeza. Contoh macam, kalau ikut bahasa Quraisy, alaihim. Tapi kabilah ni, dia tak boleh baca alaihim. Dia baca alaihum. Pusing mana pun, kami di Yaman saya jumpa satu kabilah dekat belah Taiz, Yaman. Dia cakap fihi fihu. Alaihim alaihum. Fihi fihu. Dia cakap berbual biasa pun dia tak boleh hi. Dia mesti hu juga. Mana domir kan, domir yang hu, huma, hum, ha, huma, hunna tu kan. Dia tak boleh tukar kepada hi. Tak ada bunyi alaihim, alaihum. Dia mesti cakap macam tu. So kabilah macam ni, ataupun ada kabilah yang alaihim alaihimu, ghairi maghdubi alaihim, yang kita bacalah. Betul, ada baca alaihum, ada baca alaihimu. Punca dia sebab kabilah tak boleh sebut. So Nabi minta pada Allah Ta'ala untuk bolehkan baca Quran tu dengan memula 2 huruf. Kemudian Nabi minta lagi 3 huruf. Lepas tu 4 huruf sampai sekali 7. Tu yang bila dikatakan Quran turun dengan 7 huruf, maksud dia adalah 7 cara sebutan. Yang mana ikut kabilah-kabilah yang datang tu, Nabi nak mudahkan dia baca Quran. Contoh macam kita orang Kelantan datang, kita suruh ulang ayat dalam bahasa baku. Dia macam guano, dia katakan. Dia guano, salah. Dia mau tak kenal bagai dia katakan. Contoh dia cakap yang tu kan. Jadi problem. Jadi dengan sebab itu Nabi SAW akan boleh dibenarkan baca ikut slang kawan ni, kabilah atau clan ni, kabilah ni, Huzail ke. Hatta Ibn Mas'ud dahulu ketika di Kufah, dia mengajarkan Quran dengan bahasa Huzail. Umar dapat tahu, Umar kirim surat. Adapun Umar tulis surat pada Ibn Mas'ud, bunyi dia apa? Amma ba'du, adapun sudah semua pemudaan surat ni, aku mendengar engkau mengajarkan Quran kepada orang ramai dengan bahasa Huzail. Apabila datang surat aku ni, bacalah Quran kepada orang ramai dengan bahasa Quraisy. Kerana Quran turun dengan bahasa Quraisy. Ni sudut kenapa? Sebab tadi macam slang tu kan, sebab kabilah yang Nabi, tapi kena ingat yang ketika bacaan Quran tu dengan bunyi wadduha tu kan, memang Nabi baca macam tu untuk kabilah tu. So sahabat Nabi yang hadir catat dan dengar ikut apa Nabi baca. Sebab tu dikatakan bacaan tu semua mutawatir. 7 qiraat tu, cara bacaan tu semua mutawatir, Nabi pernah baca dan didengari oleh para sahabat ramai. Bukan kita punya bacaan saja. Okey, soalan kedua. Kenapa kita punya qiraat atau bacaan kita hafz daripada Asim menjadi paling terkenal sekarang? Kenapa bacaan yang kita baca sekarang ni, kan kita pergi Mekah pun baca macam tu, di Madinah pun baca macam tu. Dia bacaan kita baca sekarang ni, dia bacaan hafz daripada Asim, daripada Abin Najud, daripada Abu Abdurrahman As-Salmi. Jadi maksud dia bacaan ni, kenapa bacaan ni yang terkenal? Betul, pandai. Yang kata ustaz kaya juga. Okey. Ni yang tabik.
Ni lepas ni video ni rasa dah main orang datang kelas. Okey. Nanti awak ambil ni awak ambil ni. Sebab bahasa ni bahasa Quraisy. Sebab dia paling kuat dikatakan bahasa Quraisy. So itu bacaan yang Abu Abdurrahman As-Salmi kata dia ambil daripada Ali. Ali ambil daripada Rasulullah SAW ataupun daripada Zaid bin Sabit daripada Rasulullah. Ini sudut kenapa bahasa yang kita baca sekarang ni atau cara bacaan ni lebih terkenal banding bacaan lain. Walaupun sebenarnya pasal balik pada asal, setiap para sahabat Nabi SAW dahulu mereka tinggal tempat berasingan. So bacaan tu sampai kepada mereka ikut pada sahabat nama mana yang mengajarkan Quran. So ala kulli hal, jadi tapi kat sini kita kata memang bab qiraat kadang-kadang main peranan dalam masalah tafsiran. Pasal dia ada perbezaan bila lafaz berlainan, baris berlainan, boleh jadi akan mengubah maksud atau makna. So tafsiran boleh berbeza. Tu sudutlah satu sudut. Kemudian ke-11 asalibut tafsir, uslub-uslub tafsir, gaya-gaya pentafsiran. Ini kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Kemudian kuliatul Quran nombor 12, kuliatul Quran, mana tajuk menyuruh Al-Quran. Mana apa yang Al-Quran ada daripada tajuk menyuruh. Ini juga memberi kesan dalam tafsir, usul tafsir. Yang ke-13 qawaidul ammah fi tafsir, kaedah-kaedah umum dalam pentafsiran. Nanti ada yang diterangkan kita bincangkan. Dan ke-14 al-qawaidut tarjihiyah fi tafsir, kaedah-kaedah pentarjihan dalam tafsir. So bila kita jumpa ada khilaf, so kita nak menangkan pendapat mana satu, kita nak pakai kaedah apa. So itu yang kita insya-Allah akan bincangkan nanti satu persatu. So hari ini kita akan masuk yang pertama sekali, hukum tafsir dan juga bahagian-bahagian dia. Okey. Hukum tafsir wa aqsamuhu. Hukum tafsir dan juga pecahan-pecahannya. Okey, baik. Hukum tafsir, hukum tafsir. Hukum tafsir. Qala al-muallif, hukum tafsir, hukum tafsir, anzalallahu kitabahu liyatadabbaruhu an-nas. Allah Taala turunkan kitabnya, itu Al-Quran Karim, untuk dia ditadabbur oleh manusia. So basically tak kira kita ni bangsa apa sekalipun, sebenarnya Quran turun untuk kita semua. Ini benar. Kan? Qala Allah Taala, firman Allah Taala dalam Quran dalam surah Sad ayat 29. Surah Sad ayat 29, Allah Taala nyatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab. Ini adalah satu kitab. Kami turunkan ia kepadamu hai Muhammad. Mubarakun. Kitab ini diberkati. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka manusia yang mendengar kitab ni mentadabbur akan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya. Okey. Dan itu pada sudut kenapa diturunkan untuk manusia tadabbur. Dalam masa yang sama, Allah Taala mengisytiharkan menegur ala man lam yatadabbarhu, ke atas orang yang tak mentadabbur akan Al-Quran. Allah Taala tegur. Allah Taala sebut dalam surah Muhammad ayat 24. Ayat 24 surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran? Adakah mereka tak mentadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun ada pada kalbu-kalbu itu kunci-kuncinya. Terkunci ke kalbu tu sampai tak boleh tadabbur Quran? Surah Muhammad ayat 24. So jadi maksudnya memang kita faham kat situ sudut dia, memang Allah Taala turunkan Quran pertama untuk manusia tadabbur. Allah Taala tegur siapa tak tadabbur Quran. Okey. Dan wa tadabbur ni pula dia kata yakunu ba'da tafsiri alfazihi wa fahmi ma'anihi. Tadabbur hanya terjadi sesudah pentafsiran lafaz-lafaz Al-Quran dan juga memahami makna-maknanya. So kita dah tahu kalimah tu maksud dia apa, barulah kita boleh tadabbur. Jadi lebih tepat tadabbur ni macam kita terangkan dalam kelas online kita sebelum daripada kita buka fizikal balik, dan kita terangkan bahawa bila manusia tu dia baca ayat Quran tu, dia faham maksud, kemudian dia aplikasikan maksud dia pada kehidupan dia. Macam kita terangkan dulu ayat surah Al-Baqarah 127. Kan? Bila salah seorang tabi'in dia baca ayat tersebut, kemudian dia menangis. Dia baca dan menangis. So ayat tu bunyi dia, kalau kita dengar ayat tu bunyi, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala mana mengangkat, membina, menaikkan Ibrahim binaan daripada Baitullah tu. Bait yang disuruh bina tu dia ditinggikan. Wa Ismail pun kerja dengan bapak dia buat bina Kaabah. Dalam tengah bina Kaabah tu, mereka berdua kata Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi tabi'in ni menangis kenapa? Dia tadabbur. Dia kata Ibrahim alaihissalam
Kan? Dia menangis sebab apa? Ibrahim AS dan Ismail Nabi. Nabi, utusan Allah Ta'ala. Kedua mereka adalah utusan Allah Ta'ala. Bahkan Rasul. Allah Ta'ala sebut Ibrahim dan Ismail sebagai Rasul. Mereka bina Kaabah yang Allah Ta'ala perintahkan. Kaabah tu Allah Ta'ala perintahkan untuk bina. Tapi mereka berdua takut amalan mereka tak diterima. Mereka Nabi tau. Kalau kita kan dah suruh buat kan, buat, saya buatlah. Dah tadi suruh kita buat, kita tak nak terima pula. Kan? Basically kita akan ada perangai macam tu. Perangai apa, dah kita buat orang tak terima, kita marah. Kan? Tadi suruh angkat, saya angkat ni. Baik, jadi kalau kita faham daripada ayat tersebut, dia beza. Jadi cara apa tabi'in ni dia faham. Dia faham ayat tersebut. Dia kata ayat ni sebenarnya macam ni, Ibrahim dan Ismail bina Kaabah, takut amalan mereka tak diterima. Kita ni yang bukan Nabi, kenapa tak takut amalan kita ditolak? Itu tadabbur. Itu faham konsep tadabbur. Maksudnya dia dah faham maksud ayat tadi, kalimah-kalimah yang ada, dan dia cuba apply kepada kehidupan dia. Bahkan perasaan hati dia. Tadabbur ni adalah benda amal hati, bukannya amal fizikal. Dia amal hati, yang mana manusia tu nak fahamkan, nak tengok diri dia. Tambah bertakwa tak dengan baca ayat tersebut? Tambah iman tak bila dia tengok tentang kisah yang datang dalam Quran Karim? Itu tadabbur. So basically macam dikatakan oleh pengarang kita, tadabbur Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala herdik siapa yang tak mentadabbur Quran. Tapi tadabbur hanya berlaku lepas tafsir lafaz-lafaz Al-Quran dan pemahaman makna dia. Dan faham makna baru kita boleh tadabbur. Walidha fal muslimu ma'murun bihadzal fahmi wat tafsir. Kerana ini, okay, seseorang Islam kita diperintahkan dengan kefahaman ini dan tafsiran. Pasal bila Allah Ta'ala surah tadabbur, maksud dia awak kena faham dan juga tahu maksud kalimah tersebut. Allah Ta'ala nak kata kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, kita nak dengar. So kita kena tahu apa Allah Ta'ala nak bagi tahu kita. Bukan kita biarkan macam tu saja. Bukan kita tengok macam tu saja. Dan ini benda ni telah disebut oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, jilid 1 muka 36 37. Kan apa 36 37 tentang tajuk ni. Dia kata wa fi hasillahi wa fi hasillahu azza wa jalla ibadahu ala i'tibari bima fi ayat Quran, dan pada galakan perintah Allah azza wa jalla kepada hamba-Nya untuk mentadabbur, untuk mengambil pengajaran pada ayat Quran, minal mawa'idhi wa tibyan, yang ada dalam ayat Quran tadi ada bimbingan dan juga penjelasan, biqaulihi jalla wa ala jalla dzikruhu, dengan firman Allah azza wa jalla dzikruhu, ayat 29 surah Sad tu, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, kitab yang kami turunkan ia kepada engkau Muhammad diberkati untuk mereka mentadabbur akan ayat-ayatnya, wa yatadhakkara ulul albab, supaya beringat orang yang punya akal. Dan dengan firman Allah Taala dalam surah Az-Zumar ayat 27 28, Allah Taala nyatakan, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Demikian kami telah buatkan untuk manusia dalam Quran ini semua bentuk perumpamaan, moga-moga mereka akan beringat. Qur'anan Arabiyya, dia adalah Quran yang dalam bahasa Arab, ghairu dhi iwaj, tidak ada sebarang kebengkokan, la'allahum yattaqun, moga mereka bertakwa. Dan macam-macam dia kata ayat macam ni, dia kata allati amarallahu ibadahu wa hassahum fiha, yang telah perintahkan hamba-hambanya dan digalakkan mereka dalamnya untuk mengambil pengajaran dengan contoh-contoh ayat Quran, dan juga mengambil bimbingan dengan bimbingan-bimbingan Al-Quran. Dia adalah perkara yang menunjukkan kepada bahawa wajib ke atas mereka mengetahui maksud ataupun takwilan apa yang tidak terhijab dari mereka, takwilannya daripada ayat. Maksud dia apa yang nyata, maksud dia mesti tak boleh tidak kena tahu. Dia tak boleh kata macam, alah saya tak nak tahulah, ini semua ni banyak cerita je lah kan, orang cerita-cerita ni kita ikut-ikut je lah apa yang boleh, contoh je kan. Itu tak boleh. So sebenarnya dia kat situ ada pasal Allah Ta'ala suruh tu, maksud dia kita dalam hukum tafsir ni memang bagi diri kita sebenarnya memang mesti faham Quran, mesti faham. Yalah, dia kadang-kadang ada orang bagi macam apa, kita panggil apa, analogi. Dia kata macam kita dapat kekasih kita hantar surat, bahasa tak faham, macam cerita apa Piramdi ya tu, yang apa dia hantar surat tak reti baca tu kan, tumpuk-tumpuk tai unta tu yang dia pegang surat tu kan dia jumpa orang ni tanya, yang ini tanya, seorang baca bunyi Arab, seorang baca tak bunyi langsung. Itu betul lah tu. Okey, basically macam ni, bila kita tak faham surat kekasih kita mesti nak tahu tak? Mestilah sibuk cari penterjemah dan sebagainya. Ernie lah pergi terjemahkan. Sekali Ernie dah kan. Jadi Ernie terjemahkan.
Apa benda yang dia baca. Tak, kita nak faham kat sini bukan saya nak ambil suruh tengok movie. Tapi nak fahamkan macam itulah sepatutnya. Lebih dahsyat lagi kita bila terima Al-Quran ni salah daripada Tuhan kita, pencipta kita, menjadikan kita, yang beri kita nikmat sehari-harian, yang menjadikan kita berada dalam bulan Ramadan. So dia bagi pada kita risalah dan kita tak nak tahu apa benda risalah dia. Ni masalah lah. Basically ada kegagalan kat situ. Gagal kita dalam merealisasikan matlamat hidup kita. Sebab kita ada risalah dari Tuhan kita tapi kita tak nak tahu pun apa isi kandungan dia. Itu sangat salah. Betul ustaz ada kan, tapi ustaz ni bukan hidup selama-lamanya. Untuk anda tanya mereka sepanjang waktu. Jadi erti kata lain kena belajar juga. Kena ambil perhatian. Banyak orang belajar bahasa untuk contohnya nak tingkatkan ekonomi hidup. Belajar bahasa Inggeris dan sebagainya supaya boleh berdialog dan sebagainya, boleh tulis surat, boleh buat benda proposal untuk bisnes dan sebagainya. Semua sekali nak buat, tapi dalam masa sama untuk duniawi. Tapi untuk ukhrawi kita tak pernah kita cari bahasa yang patutnya membantu kita mendapatkan kefahaman lebih dalam mengikuti perintah Allah Taala. Ni gagal sebenarnya. Okey. Dia kata wa ta'allamut tafsiru wajibun 'alal ummati min haitsul umum. Mempelajari tafsir ni adalah wajib ke atas umat Islam ni daripada keumuman. From general pengertian memang semua wajib belajar. Maka fala yajuzu an takhluwa al ummatu min alimin bitafsiri. Maka tak boleh, maka tak harus untuk kosong umat Islam ni daripada seorang alim berkenaan dengan tafsir. Yu'allimul ummata ma'aniya kalami rabbihim, yang mengajarkan kepada umat pengertian kalam Tuhan mereka. Mestilah kena ada seorang nak maklumkan. Kalau tak nanti semua orang suka hati kan. Aku tak tahu, engkau tak tahu, buat tak tahu je lah. Kan boleh juga. Basically memang kena wajib, kena ada. Sebab yang mengajarkan kepada kita akan pengertian kalam Tuhan kita. Mesti ada. Itu pada umum. Mana ilmu tafsir ni dalam umat Islam ni mesti ada penyambung dia. Kalau dulu asalnya Ibn Abbas kan, ataupun asal Zaid bin Sabit, kemudian Ibn Abbas hidup, orang kata Ibn Abbas, kemudian Ibn Abbas tak ada anak murid Ibn Abbas, seterusnya sampai zaman kita mesti ada. Tak boleh tidak, mesti ada kumpulan yang mengetahui tafsiran supaya menerangkan balik pada manusia apa kata-kata Tuhan mereka kepada mereka. Dia kata amal afradu, adapun individu-individu pula, hukum pelajari tafsir dalam individu pula, fa'ala kulli minhum wajibun minhu. Maka setiap seorang, atas setiap orang daripada kalangan individu masyarakat ni ada kewajipan daripada pembelajaran tafsir tadi. Dia ada sudut. Okey, sudut wahwa, dan sudut yang dimaksudkan itu adalah ma yuqimuna bihi faraidahum. Apa yang mereka tegakkan dengan tafsiran tadi akan kefarduan mereka. Means that kalau kita nak laksanakan perintah Tuhan, tak faham perintah Tuhan pada kita tu apa maksud, dan kita tak boleh buat lah. Kenapa buat? Orang tu buat. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Tak tahu. Jadi banyak jadi kes bid'ah pun sebab inilah. Banyak orang tak tahu sebenarnya apa benda yang Allah Ta'ala nak dari kita. Semua keluarkan macam-macam. Yang ini capal, yang ini sekian, semua sekali. Panggil wali lah. Sudut tadi sampai hilang. Islam tu nak apa dari kita? Ada orang kata saya bersama-sama dengan perjuangan ni supaya nanti orang tu beri syafaat. Seriously, mana ada manusia yang beri syafaat dari akhirat nanti kecuali Nabi SAW untuk kesemua sekali. Kan? Adapun kalau syafaat persendirian, person by person, kita kawan-kawan kita pun sama. Semua sama-sama kita ni akan boleh syafaat satu sama lain. Itu bukan masalah kena orang tertentu, tak ada. Majoriti Muslim tu ada kuasa untuk syafaat. Allah Ta'ala beri pada akhirat nanti. Cuma ala kulihat jadi macam-macam benda keluar. Semua punca daripada apa? Yang orang tak tahu kefarduan mereka, Tuhan tuntut apa dia. Punca tak kenal kitab Allah Ta'ala. Dia macam berlaku pada masyarakat bukan Islam, yang apa Kristian ke Yahudi ke Hindu ke Buddha ke, orang tak tahu kitab mereka apa tulis. So sami ataupun apa priest ke padri dan sebagainya kelentong habis. Benda tak ada dalam agama dia kata, orang kata ada. Diorang benda yang ada diorang kata tak ada. Sampai last sekali masyarakat yang ikut tadi tak tahu benda yang diperintahkan. Dalam keadaan terseleweng pun tak tahu benda. Kita ni umat Islam terjaga kita punya sumber. Tapi boleh kita tak nak tahu kitab Allah Ta'ala apa kata dalam dia. Apa yang dikatakan kepada kita. Ini salah besar lah. So, jadi sudut dia sekurang-kurang. Pertama, untuk apa mereka tegakkan dengannya, kefarduan mereka, apa yang Allah Ta'ala fardukan, dia kena follow. So, sudut itu dia kena tahu. Wa ya'rifuna bihi rabbahum, dan mereka kenal dengan tafsir tadi akan Tuhan mereka. Itu sudut besar lah. So, kalau kita sibuk beribadat tak kenal Tuhan pun masalah.
Bahkan banyak orang zaman sekarang ni kadang-kadang belajar kenal Tuhan tapi tak pernah belajar kepada Quran. Dia cakap lah ilmu kita ni ilmu Quran dan hadis. Daripada mula cakap sampai habis tak ada sepatah hadis pun keluar. Satu ayat Quran pun tak ada. Kita tengok macam biar benar pak cik ni kan. Dia cakap pejam mata. Orang kata tunggu ilham kan. Payah juga. Kita tengoklah depan kita orang muka apa pening ke, tak pening ke. Kalau kita nampak pening kita berhenti awal. Kalau tidak kan kita tengok cakap dengan seorang biarlah. Macam dalam ni dalam mengajar internet. Kita tertidur tau. Bukannya orang tidur. Bismillah. Sebab sudut dia masalah attention tadi tak ada. So dua sudut Maksud dia tafsir ni kalau pada individu berdasar kepada kadar mana dia akan kenal Tuhan, kadar mana dia akan laksanakan perintah Tuhan. Itu wajib dia pelajari. Tanggungjawab dia. Kalau untuk wanita bab jihad tak payah belajarlah. Kan untuk lelaki bab haid bab berkenaan iddah tu dia kena tahu jugalah. Walaupun dia bukan wanita. Sudut dia supaya tak ada berlaku sebarang kesilapan dalam melaksanakan perintah Tuhan atau melanggar larangan Tuhan. In the end dilanggar larangan Tuhan sebab tak pernah belajar apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Quran. Sangat bahaya Baik. Wali Ibn Abbasin dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia ada pembahagian. Taqsimun li tafsir. Ibn Abbas ada pembahagian untuk tafsir. Wa yumkinu min khilali hadha taqsim, dan boleh melalui pembahagian ini ma'rifatu ma yajibu ala afradil ummati, untuk kita ketahui apakah wajib ke atas individu umat ini. Sebenarnya Ibn Abbas dia pernah terangkan bila orang kata tafsir ni apa, maka Ibn Abbas pernah bahagikan tafsir ni kepada 4 bahagian. Tafsiran Quran ada 4 bahagian dia kata. Macam dia pembahagian aqsamut tafsir, pembahagian tafsir. Okey, li tafsiri aqsamun iddah. Untuk tafsir ni ada pembahagian yang banyak. Wa kullu qismin mabniun ala i'tibarin, dan setiap bahagian tu pecahan tu berdasar kepada sudut ambil kira. Mana ambil kira sudut apa? Ambil kira sudut apa? Maksud dia tafsir ini bahagian ni berdasarkan apa? Okey, dia kata yakun hadza i'tibar bin nadhari ila jihati min jihatil tafsir, dan pengambil kiraan ni dengan memandang kepada satu sudut pada sudut-sudut pentafsiran. Okey, wa yumkinu taqsimu hadhil i'tibarat ila ma yali. Ni apa Ibn Abbas terangkan dia kata dan boleh untuk kita bahagikan ikut pada pengambil kiraan tersebut kepada apa berikut. Pertama bi'atibari ma'rifatin nasilah, dengan ambil kira pengetahuan manusia terhadapnya. Yang ini ada nanti pembahagian yang Ibn Abbas radhiyallahu anhu buatkan. Okey. Yang mana apa yang sepatutnya kita panggil apa? Manusia ni faham tentang tafsir ni ikut pada siapa manusia tersebut. Siapa manusia berkenaan. Kedua, bi'atibari tariqul wusul ilaih. Kedua, dengan ambil kira jalan sampai kepadanya. Macam mana kita sampai pada tafsiran tersebut? Ya, Ibn Abbas ni pecahan tu nombor 1 yang kita akan bincang nanti. Sekejap lagi. Okay, ketiga, dengan bi'atibari asalibihi, uslub. Gaya kita tafsir tu gaya apa? Gaya apa? Kita pergi detail kepada setiap kalimah ke, atau kita cuma ambil apa perbahasan pendapat para ulama ke? Macam mana? Itu uslub, itu gaya. Keempat, bi'atibari tijahatil mufassirin, mengambil kira arah tuju ahli tafsir tu. Dia ni seorang yang sufi ke? Dia seorang ahli sunnah ke? Dia seorang salafi ke? Dia tafsir dia akan pecahan dia akan pecah kat situ. So dia kata kita ambil satu persatu Dia kata hadhi ba'dul i'tibarat. Ini adalah sebahagian pengambil kiraan. Wa hunaka i'tibaratun ukhra yumkinu taqsim tafsir 'alaiha. Dia kata dan di sana ada pengambil kiraan yang lain yang mungkin dibahagi tafsir di atasnya. Kal lafzi dia kata seperti lafaz. Seperti lafaz wal makna, tafsir dengan lafaz dan juga makna. Okey, yang akan datang sayati wal i'tibar zamani atau makani, berdasar pada masa dan tempat. Dan selainnya lah. Tafsiran itu berdasar pada masa, ada berdasar pada tempat, ada berdasar pada sekian. Jadi sudut tadi banyak, tapi yang kita ambil sekarang ni yang kepada yang paling besar. Okey, awalan, yang pertama, bi'atibari ma'rifatin nasilah, dengan mengambil kiraan pengetahuan manusia terhadap tafsir itu sendiri. Pengambil kiraan manusia punya pengetahuan tentang tafsir. Dan inilah pembahagian yang diletakkan oleh Ibn Abbas. Qassama habrul ummati, telah membahagikan pendeta umat ini, siapa? Ibn Abbas radhiyallahu anhu, at-tafsira, akan tafsir. Dia telah bahagikan tafsir. Wa ja'alahu arba'a aujuhin, dan dia jadikan tafsir tu kepada 4 sudut, 4 arah. Ini apa yang disebut oleh Ibn Abbas yang ini pertama ni. Pertama, wajhun ta'arrafahul arabu min kalamihim. Satu sudut yang mengetahui orang Arab, mengetahuinya tafsir ini orang Arab daripada kata-kata mereka.
from their own words, orang Arab akan faham. Tak perlu pening kepala. Arab dengar, dia faham terus. Satu tafsiran yang semua orang Arab kan akan mengetahuinya. Melalui kata-kata mereka, bahasa mereka, bahasa Arab. Kemudian isnain wa tafsirun la ya'dzuru ahadun bi jahlih. Kemudian kedua, tafsiran yang tak ada keuzuran, tiada alasan untuk sesiapa tidak mengetahuinya. Kalau siapa-siapa kata tak tahu dan sebagainya, memang dia gila. Ini nanti kita bincangkan satu persatu. Ni dia alhamdulillah cara dia pecahkan balik, dia bagi tahu detail setiap satu perkara. Okey. Kemudian ketiga, tafsir yang alamuhu al-ulama. Tafsiran yang diketahui oleh para ulama. Orang awam tak tahu, ulama tahu. Okay. Yang keempat, tafsirun la yang alamuhu illallah. Yang keempat adalah tafsiran yang tak diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala sahaja. Wa man idda'a ilmuhu faqad kadzdzaba. Okay. Dia kata tafsiran yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Wa man idda'a ilmuhu faqad kadziba. Barang siapa yang mendakwa pengetahuan tentang tafsiran ini, maka dia telah berbohong, berdusta. So dia empat So dia pergi satu persatu. First kali yang Ibn Abbas kata adalah tafsiran yang diketahui dia oleh orang Arab berdasar kata-kata mereka. Okey, wa tafsil hazil aujuh, perincian bagi bentuk-bentuk ini, dia kata al-wajhul awwal, bentuk yang pertama, ta'rifuhul arabu, apa yang diketahui ia oleh orang Arab, min kalamihim, dari kata-kata mereka. Yashmulu hadzal qism alfazul Quran. Dia kata dan merangkumi bahagian pertama ni adalah lafaz-lafaz Quran, wa asalibuhu fil khitab, gaya dalam ucapannya, ucapan Quran dalam gaya dia. Wa dzalika, dan itu adalah li'annahu, sungguhnya nazala bi lughatihim, Quran ni turun dengan bahasa mereka. Wa ala tariqatihim fil kalam, dan cara mereka dalam berkata-kata. So lafaz dan juga gaya, normally orang Arab akan direct faham, tak ada siapa tak tahu. Okay. Dia kata wahadil alfaz wal asalib, lafaz-lafaz ini dan juga wahadil alfazu wal asalibu, lafaz-lafaz ini dan juga uslub-uslub ini, ma'lumatun ladaihim ghairu khafiyatin. Dia kata diketahui di sisi mereka, tidak tersembunyi. Wa in kana qad yakhfa ala afradin minhum syai'un minha, sekalipun mungkin akan tersembunyi pada, kadang-kadang tersembunyi pada individu-individu tertentu di kalangan mereka daripada tafsiran ini. Okey. Kenapa boleh tak tahu? Dia Arab. Tapi sebenarnya pasal apa? Pasal guna ke tidak? Qabilah dia pakai ke tidak? So Umar bin Khattab pernah sekali atas mimbar, dia tengah baca-baca khutbah, kemudian dia tengah bercakap dia sampaikan khutbah, tak sebut baca sebab dia tak ada teks. Okey, dia sampai khutbah, kemudian ketika dia baca surah Abasa, kemudian dia sampai kepada wa faqihatan wa abba, dia macam startle. Abba tu apa? Faqihah tahu. Kan faqihah tahu. Tapi sampai Abba dia tak tahu Abba tu apa. Lepas tu dia duduk diam lama sekejap kan, dia fikir Abba tu apa. Lepas tu dia kata ini takalluf, dia tinggalkan. Tapi bila kita tengok balik, ada sebahagian para sahabat faham. Abba tu pokok-pokok renek, pokok-pokok yang menjadi rumput ragut kepada binatang. Dan actually di Yaman ada tempat nama Ib. Dia double letter tu kan, huruf hamzah ba. Maksud dia tempat menghijau. Padang menghijau. So di Yaman pakai. Tapi orang Mekah, mana ada tempat diorang macam tu. So the word is rarely used. Sangat jarang digunakan. So kadang-kadang orang Arab pun kadang ada kalimah tadi, diorang macam apa ni dia apa ni Boleh jadi dia tak tahu. Tapi individu tertentu. Mungkin dia tak tahu tapi orang lain tahu. Orang yang musafir ke Yaman mungkin tahu. Kalau ikut pada sejarah, Omar tak pernah turun ke Yaman. Ikut pada sejarah kan. Kalau dia, kecuali dia pergi dagang perdagangan ke Yaman, mungkin ada. Tapi kalau dia kata ikut pada zaman Nabi hidup, ketika Nabi berdakwah sebagainya, dia tak turun ke Yaman. Dia bukan di antara orang yang dihantar ke Yaman. So barangkali kalimah tadi tak pakai. So faham So jadi bahasa, lafaz-lafaz dan juga gaya. Okey. Yang mana yang kita kadang-kadang barangkali boleh tersembunyi pada individu tertentu di kalangan mereka, sesuatu dari banyak, bukan semua sesuatu. Wa dzalika li gharabatiha ala masma'ihi. Itu adalah kerana apa? Kerana pelik atau jarangnya ia kalimah tadi pada pendengaran orang Arab berkenaan, sahabat itu sendiri kadang-kadang. Ataupun li adami i'tiyadihi 'alaiha fi lughati qaumihi, ataupun kerana tak terbiasanya dia pada bahasa kaum dia sendiri. Pun ia juga. Dia tak biasa gunakan sebagainya, boleh jadi. Kama khafi ada Ibn Abbas. Sebagaimana tersembunyi pada Ibn Abbas.
ba'da ma'ani mufradati, sebahagian pengertian kalimah-kalimah Al-Quran. Kalafzi fatir. Fatara kan fatirun, yang menjadi, yang mengadakan. Dia khalaqa faham. Kan ja'ala buat, tahu. Tapi bila kita kata apa? Fatara kan, alhamdulillah fatiris samawati wal ard, yang mengadakan. So apa beza khalaqa dengan fatara? Khalaqa menentukan kejadian, fatara tu mengadakan. Dia ada ansya'a, ada kalimah lain, ansya'a. Ataupun bari'a, bara'a. Ya bari'u, al-bari'u tu kan. Al-bari'u yang mengadakan, fatir. Jadi kalimah terkadang mungkin dalam qabilah dia ada kalimah tadi tapi dia tak biasa pakai. Itu mungkin timbul. Supaya Ibn Abbas sendiri pun tersembunyi kalimah tersebut. Okey, wa ghairiha dan selainnya. Walidha, kerana ini tajidu fi tafasiris salaf. Kerana ini anda akan dapati dan tafsiran salaf, tafsiruhum al-lughawi, pentafsiran salaf sendiri dari sudut bahasa. Dia orang terangkan kalimah tadi dari segi bahasa. Pelik kan? Dia Arab. Kaum dia Arab. Dia terangkan bahasa Arab. Tiba-tiba dia pergi jelaskan dalam bahasa Arab kalimah tu maksud apa. Sebab apa? Contoh macam limakna samad. As-samad kan? Yang apa, yang menjadi tempat pergantungan. Samad ni juga maksud dia apa? Apa padu, macam tak ada lubang. Di opposite kepada ajwaf. Sebab dalam hadis Nabi SAW timbul tajuk soalan ni. Bila mana iblis kan didapati Adam kosong. Lepas tu Nabi kata, iblis kata kepada para malaikat yang bimbang makhluk ni, inna rabbukumus samad. Ni makhluk yang ni, yang Tuhan cipta ni ajwaf, kosong, hulu, lompong. Samad ni padu, kan? Dia padu, tak ada ruang, tak ada ruang kosong. So jadi dari sudut masalah kalimah ni ada dibahaskan. Samad ni menjadi tempat pergantungan yang memerlukan kepadanya semua, dia tak perlukan kepada yang lain. Kufu, yang sekufu, setara. Kita tahu kufu ni dalam bahasa Melayu ataupun penggunaan fake Melayu ni bab kahwin je. Sekufu tak sekufu. Kufu tu maksud dia setara lah. Sama taraf tak? Enggang pipit dengan pipit. Itu maksud dia. Falaqah, belah. Maksud dia. Ghasik, gelap. Ghasik kan, kegelapan malam. So basically kalimah-kalimah ni kalau kita buka dalam Quran Karim, salafus soleh sendiri Arab, dia jelaskan kalimah tu kepada orang lain dalam bahasa Arab. Bahasa tu, kalimah tu Arab, tapi dia jelaskan sekali lagi. Sebab apa dia jelaskan? Sebab kalimah ni jarang dipakai oleh sebahagian mereka, bahkan tak diketahui oleh sebahagian mereka akan maksud dia. Dan dia kata, dan uslub wa asalib, dan uslub pula lima kana sananihim fil kalam. Uslub pula adalah pada apa yang terjadi dalam gaya ataupun kebiasaan mereka dalam berkata-kata. Lam yakhfa alaihimul murada yakhfa alaihimul muradu biha. Tidak tersembunyi pada mereka yang dikendaki dengannya. Fa ya'lamuna, lalu mereka ketahu min qaulihi ta'ala, daripada firman Allah Ta'ala dalam surah kejap. Okey. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 49. Ad-Dukhan 49. Cik takkan lama tak ada tulis kat Al-Quran. Kita kata terjemah pening kepala sikit. Kena buka Quran, buka 2 kali. Dia kata apa? Lalu mereka tahu min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, "Dzuk innaka antal azizul karim." Rasakanlah sungguh engkau adalah yang amat perkasa lagi amat pemurah. Okey, dia tahu kata-kata ni, anna hadzal khitaba, dia orang tahu kata-kata ni, yang diucapkan ni khitabu imtihanin wa tahakkumin. Dia adalah ucapan penghinaan dan juga perendahan. Dia bukan ucapan puji. Dalam ayat tersebut, rasakanlah sesungguhnya engkaulah yang amat perkasa, amat pemurah. Sebab benda ni pada sudut sudut bahasa, takkanlah kita rasakan wahai orang yang kaya. Jadi macam pelik kan, tapi orang Arab faham ayat ni untuk hina. Wa in kana alfazuhu mimma yusta'malu fil madhi. Sekalipun lafaz yang digunakan tu pada sudut puji. Al-Karim untuk puji. Al-Aziz untuk puji. Kita sebut Aziz ni yang perkasa, yang berhormat dan sebagainya kan. Rasakan yang berhormat. Bila cakap macam tu, dari segi gaya tu, orang Arab tahu gaya tersebut untuk hina, bukan gaya untuk puji. Ni sudut yang diorang biasa faham. Tak perlukan kepada ni. Wa dzalika li anna siyaqa yadullu ala makna imtihan. Itu adalah kerana baris ayat
yang datang tu menunjuk kepada maksud penghinaan. Di banyak sudut, macam kalau kita kata nanti ke depan sikit kita belajar, ada contoh yang orang kita sampai sekarang tak faham. Contoh macam penggunaan nahnu. Nahnu dalam Quran yang Allah Ta'ala gunakan, plural tadi bukan plural of numbers. Ada orang dia tanya, pasal nahnu Allah Ta'ala satu, kenapa nahnu? Kenapa guna nahnu? So benda tu pada orang Arab tak pernah bising. Kita jumpa dengan orang sesat kat Malaysia je. Dia tanya soalan, dia kata, Ustaz, ni Allah Ta'ala satu, kenapa pakai nahnu? Saya kata dengan dia, orang Arab tak sibuk, apa sibuk pasal? Sebab benda ni Abu Jahal, Abu Lahab dengar Nabi baca. Orang musyrikin dengar Nabi baca ayat tersebut. Diorang tak ada jumpa Nabi. Kata Tuhan satu. Ni nahnu ni apa hal? Tak ada seorang pun cakap. Bila tak ada seorang pun cakap, maksudnya orang Arab faham tak? Diorang faham. Orang kita je. Macam baca apa? Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Zalikal kitab. Boleh keping kepala kau. Kitab. Bila sebut kitab itu bukan kitab ini. Ini yang sebab ada orang cari kitab luar. Sebab Quran kata kitab itu. Geng-geng Melayu je buat kena mengarut je ni. Dia belajar level bahasa Arab, dia level kosong kan, level zero. Dia baca hadza zalika. Hadza zalika. Bila hadza inilah. Kan bila sebut lelaki ini, bukan lelaki itu, betul? Bila sebut zalikar rajul, boleh tak tunjuk macam ni? Okey, ikut level kosong je. Ikut level orang Arab pakai tak. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata, zalikal kitab ay hadzal kitab. Ibn Abbas terangkan. Tapi benda ni uslub orang Arab. Uslub orang Melayu dia tak boleh. Oh, kita terang macam tu, zalika tu maksud ini. Apa ustaz? Saya belajar zalika tu itu. Ustaz belajar apa mana? Kan ustaz punya siapa guru ustaz? Kita pula ada salah kan. Ni problem dia. Sebab sudut masalah kita punya level bahasa Arab kita situ. Lepas tu kadang-kadang soalan-soalan pelik orang-orang yang mempermainkan macam geng-geng apa anti hadis kan, ataupun geng-geng apa pembohong besar, apa penipu jadi rasul dan sebagainya kan. Bila buka Quran, dia punya kekeliruan yang ditimbulkan tadi, orang Arab zaman Nabi pun tak pernah dengar tahu. Yang orang Arab asli tak tahu pun ada sudut boleh hujah pakai ayat pelik macam tu. Tapi orang Melayu kita pakai. Dia pakai. Macam dia kata, tengok Ashabul Kahfi punya anjing. Tengok. Kan? Tengok, ada anjing, ada Ashabul Kahfi. Lepas tu kita tanya, sahabat Nabi siapa belanjing? Apa nama anjing dia? Johnny? Tony? Ada? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada belanjing dengan Umar. Bahaslah panjang lebar kan, kadang-kadang nak pemahaman kan. Ada dong buat. Tapi kau sibuk apa? Tapi tu Ashabul Kahfi ada anjing. Dia akan pergi kat ayat tu kan. Saya kata, bang, ayat anjing Ashabul Kahfi tu duduk kat luar pintu tau. Dia tak masuk dalam. Wa kalbuhum basitun dira'ahi bil wasit. Mana anjing tu depakan lengan dia di pintu gua. Dia tak masuk dalam. Yang masih sibuk nak bela dalam rumah, kenapa? Kau tak boleh bela ni anjing Ashabul Kahfi ada. Nampak? Dia still kan jadikan kekeliruan. Orang Arab tak pernah bising pun. Para sahabat tak pernah pening kepala. Macam kata Rasulullah, ni tak boleh bela anjing kat rumah nanti hilang pahala. Ni Ashabul Kahfi bela ni apa cerita? Faham tak? Sudut-sudut macam ni sebenarnya uslub orang Arab, diorang settle. Daripada start baca Al-Quran tu, settle. Musyrikin pun tak bising. Ahli kitab pun tak bising. Yahudi pun tak pakai. Datang orang Melayu gunakan ayat-ayat tadi, dia pakai, dia bantai. Jumpa sini, kelirukan sini. Ini cerita kelakar dia. Nanti ke depan-depan sikit dia jumpa. Tapi ini nak fahamkan macam uslub tadi kan. Tak ada seorang pun di kalangan mereka ni tak faham. Okay. So dia kata, yang macam ni hukum dia. Okay. Okay. Wahadal wajhu, dan bentuk macam ni, bentuk yang pertama ni yang orang Arab faham daripada kata-kata mereka, hadal wajhu min furudil kifayati. Bentuk ini dia termasuk pada fardu kifayah. Id la yajibu ala kulli muslimin ma'rifatu jami'il ma'ani lughawiyah. Kerana tidak wajib ke atas setiap muslim mengetahui semua pengertian-pengertian bahasa. Wa asali bil kalamiyah, dan usul-uslub kata-kata percakapan al-waridati fil Quran, yang datang dalam Quran. Tak wajib. Unless ada kekeliruan tadilah. Kita terpaksa jelaskan balik. Kita terang lain, dia kata, kenapa nahnu? Kau orang Arab tak sibuk, abang sibuk apa? Kan, musyrikin tak pernah pakai, tiba-tiba abang sibuk. Kalau patut bising, musyrikin bising dulu. Barulah kita faham, ni kekeliruan Quran.
Ni sekarang diorang tak keliru, kita keliru. Dia kata waqarid yartaqi ila wajib. Namun begitu ini boleh jadi wajib. Okey. Ila wajib idza tawaqqafa amalul wajibi ala hadhihi ma'rifati. Apabila terhenti amalan yang wajib di atas pengetahuan ini. Maksudnya pengetahuan tentang maksud yang orang Arab faham tadi, kalau perlu kepada macam kisahlah masalah penggunaan zalika kepada hadza zalika, kita kena tahu macam tu supaya hentikan syubhat yang timbul daripada orang yang sesat. Yes, kita kena belajar. Jika tidak, kita pun akan tenganga. Betul juga kan, Quran kata zalika, dia tak kata hadza. So maksudnya Quran tunjuk pada kitab lain. So soalan, kitab tu kat mana? Dia cari kitab, serius. Ada kumpulan Quran datang, dia kata cari kitab luar. Sebab apa cari kitab luar? Tengok Quran kata apa. Zalika Syekh. Entah main-main ke? Zalika. Quran kata zalika. Quran tak kata hadza. Kalau Quran kata zadzal kitab, kitab ini. La raiba fi. Quran kata zalika al-kitab. Kitab itu. So, Quran betul ke awak betul? Ini sudut ni awak kena belajar lah. Sampai peringkat grammar yang fahamkan supaya tidak ada kekeliruan lagi timbul di situ. Okey. Wajhul tsani, bentuk kedua. Bentuk kedua, ini tak panjang dia kata wajhul tsani ma la ya'dhuru ahadun bi jahlihi. Apa yang tak ada alasan untuk sesiapa tak mengetahuinya. Nobody have the right to not know. Tak boleh tak tahu. Wa hadha yashmulul amra bil faraidi. Dan ini merangkumi perintah berkenaan kefarduan. Wa nahyi anil maharimi, dan juga larangan daripada perkara haram. Wa usulil akhlaqi wal aqaidi, usul-usul bagi akhlak dan akidah. Ini wajib tahu. Tak ada siapa boleh kata saya Muslim saya tak tahu. Mesti tahu. Fa qauluhu, contoh firman Allah Taala. Firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan apa? Berikanlah zakat. Okay. Dan firman Allah Taala dan surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada Allah Taala wajib kata manusia menuju bait. Tunaikan bait, haji di Baitullah, siapa-siapa mampu kepadanya sebarang jalan. Surah Al-Imran 97. Dan Allah nyatakan ayat yang kita sekarang tengah lalui, surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, difardu ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, macam fardu ke atas seorang sebelum kamu. Maka ini la ya'dzuru li ahadun, tak ada keuzuran sesiapa pun bijahlihi, tak mengetahuinya. Mislu hadhil khitabat wa huwa yaqra'ul Quran. Seumpama ucapan-ucapan ini ketika dibaca Quran mesti dia kena tahu. Tak boleh dikatakan macam iya ke ada, mana tak jumpa pun. Sampai saya pernah jumpa orang tak tahu bahawa wuduk dalam Quran. Mana jumpa orang yang dia baik, hidupkan surau, dan dia ambil pesanan pak cik dia. Pak cik dia ingatkan jangan ikut Wahabi, tapi ceritakan kakak dia sembang saya sekali. Dia dekat satu tempat quarters nurse, dia hidupkan surau, kemudian dia minta saya bagi ceramah. Itu ceramah lah. On the way balik, dia nak hantar saya dekat apa Sungai Tua, dia sembang saya waktu tengah dekat dalam kedai. Dia tu, ustaz, kenapa ulama kita suka buat benda Nabi tak ajar, benda Quran tak suruh, Nabi tak ajar? Saya angguk lah, apa benda contoh dia? Nak tahu juga kan contoh dia apa? Ialah contoh macam wuduk. Mana dalam Quran, dalam hadis? Saya tahu apa? Tak ada dalam Quran, dia kata. Saya pun ambil Quran, saya ada Quran kecil, saya buka Quran saya buka surah Al-Maidah ayat ke-6, saya pegang, abang ikut follow. Saya baca, saya terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza qumtum ilas salat, kamu bangun mendirikan solat, saya baca habis. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, sampai habis ayat tu. Habis saya terjemahkan, dia dengar, ada rupanya. Ini contoh. Yang sepatutnya tak boleh seorang Muslim tak tahu. Bagi perkara-perkara wajib tadi, mana datang dalil dia? Dia kena tahu. Tak boleh tak tahu. Dan tak boleh ada pula pada dia terjemahan lain. Macam solat tu maksud lain. Bukan ini yang dikendaki. Macam geng-geng apa Kahal Al-Kadzab, dia kata apa? Aqimus solah, amar ma'ruf nahi munkar. Lepas tu kita tanya wuduk tu untuk apa? Kan bila kan bangun nak dirikan solat, kena wuduk. So wuduk untuk apa? Dia terkebil sekejap. Ini cerita kelakar. Memang kumpulan sesat ni dia akan main kat situ. Tapi bagi kita yang belajar agama, kena faham kat mana. Kalau tidak, kita akan sentiasa dipermainkan oleh orang. Benda ada dalam Quran, dalam hadis, kita tak tahu ada pun. Terutama dalam Quran, perintah-perintah dalam Quran. Okay. Yang tak boleh siapa ketika dia baca Quran, tak boleh dia tak tahu. Wa kadza yadkhulu fihi ma jaa min amri bisidqi. Demikian juga masuk dalam tajuk ni, dalam bahagian tafsir ini adalah apa yang datang daripada perintah untuk berlaku benar. Wal amanati. Macam contoh ayat pertama surah Al-Maidah,
Surah Maidah. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hei orang beriman, setialah kamu dengan akad-akad. Mana perjanjian, kamu ada perjanjian dengan orang, setialah kamu dengan perjanjian tersebut. Perniagaan ke, nikah kahwin ke, sewa beli ke, kena setia. So kita kena tahulah kalimah tadi. Kalau tak tahu dan kita akan lepas macam tu je. Sedangkan Allah Ta'ala perintah kita berlaku benar. Berlaku benar. Dan amanah wa nahyi anil kadhibi wal khiyanati, dan larangan daripada berbohong dan juga mengkhianat. Wa ni ityanu bil fawahish. Demikian juga daripada yang datang tentang larangan mendatangi perkara keji. Zina, kan, liwat dan sebagainya. Kena tahulah. Bila Allah Ta'ala perintahkan supaya tundukkan pandangan. Bukan suruh tunduk pandangan kerana ke atas ada UV sinaran ultraviolet tinggi sangat supaya mata tak rosak. Tapi suruh tunduk pandangan supaya jangan pandang yang haram. Kan, ghaddul basar kan. Yaghuddu min absarihim. Dalam surah An-Nur ayat 31 30. 30 untuk lelaki, 31 untuk perempuan. So basically dah ada datang dekat situ perintah, sepatutnya kita fahamlah. Jangan macam boleh lagi was-was. Betul ke tak boleh campur lelaki perempuan ni? Tengok pun tak boleh, pegang lagi tak boleh lah. Yang ada perangai kan. Quran kata jangan tengok, tak kata jangan pegang. Kan kita bongok kan marah kan. Kan Quran kata jangan pegang, jangan tengok. Kalau tengok tak boleh, pegang lagi lah tak boleh, takkan tak faham. Kan? Dia pelik, dia boleh kata macam Quran tak pada larang pun bersalaman dengan wanita. Astaghfirullahalazim kan. Ngau tengok pun salah, tenung salah. Jadi betul wanita kan, dia kata muka dan tapak tangan. Tapi bukan maksud dia kalau muka dia ada lagi tenung halal. Tenung apa tu? Tengok je kan, luar pun. Haram lah. Astaghfirullahalazim kan. Ni masalah. Okay, jadi sudut dia bila tengok tak boleh, pegang lagi lah. Jangan. Ini ada pula idea kata Quran cuma kata jangan tengok je. Ini saya pegang. Faham tak? Ini sudut-sudut yang patut tak boleh tidak kita kena faham. Al-Quran tutup jalan ke perkara keji kan. La taqrabu zina. Yang dekat jangan hampiri zina. Datang dia kata, saya tak berzina, saya senyum-senyum je. Saya hantar teks je. Saya hadir sekian-sekian je, tanya khabar je, dah makan ke belum. Ni semua ni adalah masalah. Bila orang tak faham larangan Allah Ta'ala tu maksud dia apa. Dia tak ada rasa panggil apa, menjauhi akan perkara keji tu, macam mana cara dia. Wa ghairi hadhi min al-awamir wan nawahi, dan selain daripada ini, daripada perintah-perintah dan larangan-larangan al-muta'alliqati bil akhlaq, yang berkaitan dengan akhlak. Tak boleh kita tak tahu. Wa yadkhulu, dan masuk juga fihi pada tafsiran yang wajib kita tahu, tak boleh tak tahu, ma ta'allaqu bil aqaidi, apa berkaitan dengan akidah. Tak boleh tak tahu. Macam contoh firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada Tuhan melainkan Allah. Ini tak boleh tak tahu. Kena faham maksud dia. Okey, syarat-syarat dia. Ini kata la ilallah tapi pergi kat capal cium. Kenapa? Kata pegang capal nanti anak beranak senanglah. Capal ni ada khasiat. Tu pelik juga kan, macam mana orang tak faham. Dia tak boleh faham maksud la ilaha illallah tadi. Kan sering sebut macam yang kata apa boleh minta pada wali dan sebagainya kan. Seru wali. Belajar tiap-tiap hari kita seru, 17 kali kita seru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiap-tiap hari sebut tapi tak pernah faham. Ibadah tu apa? Dia mana kalau susah tu nak kena bunuh, seru apa? Benda tak nama Bakhtiar, benda tak. Apa tak nama? Ilmu mulkan apa tak? Saya tak faham betul. Kan? Ada sebenarnya kes-kes siapa belajar tarekat. Yang biasa orang buat, ya Jailani. Kalau kat Yaman, ya Ibn Ulwan. Nak tenggelam, ya Ibn Ulwan, ya Ibn Ulwan. Ya Jailani. Saya ingatkan buat lawak kan orang kata kalau kau nak susah sebut nama kau 3 kali, itu ajaran daripada tarekat. Sebenarnya. Sebut nama 3 kali wali tu nanti kita ditolong. Jangan sebut Allah. Macam mana boleh ada lagi masuk? Wallahu alam kan. Tapi balik pada asal, ini sudut pasal tak faham la ilallah tadi dah. Okey, pasal orang kata fa'lam annahu la ilallah. Dan juga firman Allah Taala dalam surah Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Kami tak utuskan Muhammad sebelum kau sebarang rasul illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka, kepada rasul-rasul berkenaan, annahu la ilaha illa ana. Oh, tak ada ilah kecuali aku, itu Allah. Fa'budun, abdikanlah diri kepadaku. Ini wajib faham. Tafsiran dia mesti diketahui, tak boleh tidak. Sebab andai kata anda tak tahu apa itu tauhid, apa itu pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, tauhid ibadah tak tahu, nescaya anda akan boleh masuk neraka. Serius, direct. So kalau setakat kata kenal Allah Ta'ala, iblis kenal Allah. Kenal Allah Ta'ala Tuhan. Saya ada dialog dengan ada hamba Allah Ta'ala. Dan sekarang dia mengajuk. Marah dengan saya, tak nak sembang. Perempuan bukan, lelaki. Orang lelaki. Okay, jadi dia pasal saya tegur-tegur dia,
dia tak boleh terima teguran saya. Saya kata jangan fikir macam ni. Dia kata macam mana tak boleh, aku bijak, I'm smart. Kita macam nak tenyih kepala kan, orang cakap I'm smart tu kan. Saya nak pergi bijak je. Ya, kau tak tahu bahasa Arab pun kan. Jadi bila kita guide, fahamkanlah kan. Bila kita halakan jangan macam ni, macam bila kata saya rasa banyak saya dosa, saya tak, dan taubatlah. Kau nak pergi mana? Kalau I do many things kan, banyak salah, dan taubatlah. Kau nak cari apa lagi? Bila kita guide dia ke situ kan, dia kata kita macam impose kepada dia doktrin. Mana saya dengan doktrin dia kepada ni untuk jangan benarkan dia berfikir lebih panjang-panjang cerita. Betul lah pun. So dia kata I'm monotheism. Dia kata aku percaya Tuhan tu satu. Saya kata dengan dia percaya Tuhan tu satu tak cukup. Sebab kena abdikan diri hanya pada Tuhan. Kalau kau setakat percaya Tuhan tu satu, kau tak lepas lagi. Sebab Iblis pun percaya Tuhan tu satu. Iblis tak pernah sekutukan Allah Ta'ala Tapi bab yang Iblis gagal apa? Apa dia gagal? Patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Itu yang dia gagal. Bila Allah Ta'ala kata usjudu li Adam, kita nak sujud. Itu je basic dia. Bab berkenaan percaya Allah Ta'ala Tuhan satu benda. Kita ni kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Macam mana? So jadi kan banyak orang kadang-kadang dia tak faham bab ni. Macam terutama orang Malaysia kita yang masih lagi ada soalan-soalan seperti tak puasa, tak solat tapi puasa terima tak? Mana ada Muslim tanpa solat? There's no such thing Muslim tanpa solat. Tak pernah wujud istilah tersebut. Hanya orang Malaysia saja ada istilah berkenaan. Yang murjiah dipanggil. Yang masih buat benda berkenaan tapi tak nak dihukum. Dia kata don't judge. Don't judge me. Kita geram mendengar kan. Kan dia buat benda kan, macam benda tu busuk. Busuklah kalau tahi kan. Takkan kata macam tahi ni wangi. Kan takkan buat macam tu. If the thing is really dirty, kita kata dirty lah. Takkan macam you are not dirty. Maybe you dirty from the other side, you are clean. Apa benda Cyril? Sudut falsafah ni sangat-sangat memeningkan kepala sebenarnya. Semuanya ada positif. Kan? Positif dia pada tu sudut kita balik kepada Allah Ta'ala. Kita lesson learn. Kita dah silap, kita salah, kita balik kepada Allah Ta'ala dengan segera. Tapi ala kulihal kes macam ni pening kepala sikit. Sebab tu tak patut orang Islam kita di Malaysia ni sampai sekarang bab rajah untuk diabdikan disembah, dijadikan ada kuasa mudarat, munafaat, cium dan sebagainya. Baru ni ada saya buat lawak sikit. Mungkin besok lusa ni keluar cerita ni. Dia nak bayang, nak fahamkan benda tu kan. Katakanlah Kaabah musnah. Lepas tu saya antara orang yang pernah lihat Kaabah yang masih hidup. Lepas tu tak ada gambar Kaabah pun nak tunjuk pada anak cucu kita. Kemudian saya conteng gambar ni. Gambar ni gambar saya conteng ni, ini Kaabah ke? Patut bila tengok ustaz ni tukar Kaabah, semua tawaf. Rajah ni. Rajah saya conteng ni, ini Kaabah ke? Macam itulah rajah capal, bukan capal Nabi. Takkan sewil macam tu, tak faham. Simple je, pasal ini saya conteng. Orang conteng, capal Nabi mana? Tak ada, dah hilang dah. So dia pun buat rajah. Macam ni ikut, macam ni ikut. Macam ni ikut. Saya pun macam ni ikut lah. Bayangkan Kaabah tak ada gambar. Tak ada gambar. Habis, gambar hilang. Kemudian semua orang yang pernah tengok Kaabah semua mati dah. Tinggal saya seorang je hidup. Lepas saya conteng gambar macam ni. Inilah Kaabah yang ada. Saya tawaf dulu. Macam ni lah rupa dia. Lepas tu orang macam Allah Akbar. Apa? Kan kata bongok kan marah kan. Itu simple je. Takkan tak faham rajah tu orang conteng. Bab tauhid pun masalah lagi ni macam mana? Kan kita boleh lagi kan macam ada penduaan. Macam sekian-sekian tapi kalau tu ada faedah dia. Mula kata rajah tu saja. Tiba-tiba sekali ada khasiat pula. Kalau ikut khasiat, orang Hindu ada khasiat dia punya rajah. Orang Kristian ada, orang Buddha ada, semua ada. Kita nak tak mana kita punya? Ni jaga sikit pelik tak faham betul. Jumaat ni ada kot. Kat tajuk ni ada jemputan. Saya tahu dia buat Ramadan mesti kena cerca teruk lah. Tapi dia ajak kita buat lah. Boleh apa? Okey, baik. Jadi maksud dia bab ni tafsiran tentang abdikan diri pada Allah Ta'ala. Tak patut siapa tak tahu. Semua kita wajib tahu. Sebab benda ni adalah yang kritikal. Salah je kita akan terkeluar daripada akidah. Bahkan tak ada terima amal kita. Seriously. Sebab akidah ni kan salah satu di antara rukun iman kan, 6 perkara kan. Kalau tak percaya qadar aja. Infaklah harta seperti bukit Uhud emas, takkan diterima oleh Allah Ta'ala.
Apa lagi berkenaan Allah Ta'ala sendiri, pengabdian diri pada dia. Bab ni, bab qadar, kalau salah tak beriman qadar, tak percaya qadar dengan betul macam Nabi ajarkan, orang tersebut amalan dia tak diterima walau dia infak besar bukit Uhud emas. Itu bab yang nombor 6. Kalau nombor 1 gagal, macam mana? Bab abdikan diri Allah Ta'ala, percaya Allah Tuhan satu benda. Adakah sembah dia saja? Itu masalah dia. Boleh tak kita dua Allah Ta'ala bersama Allah Ta'ala yang lain? Ini sudut yang tak boleh berlaku lah. Wa ghairiha min awamir wa nawahi. Dan selain daripadanya, daripada perintah-perintah dan larangan-larangan al-muta'alliqati yang berkaitan bitauhid dengan tauhid. Hadhihi kulluha dakhiratun. Ini semua sekali, semua benda ni dimnal wajibi, termasuk, bukan fi tak ada. Dimnal wajibi, di dalam kewajipan. Alladhi yajibu al muslimi, yang wajib ke atas orang muslim, ta'allumuhu min at-tafsir, pelajari daripada tafsir. Dia kena tahu benda berkenaan, tak boleh tak tahu, tak boleh tidak tahu. Boleh jalan lagi tak sikit? Tak ada, udah lewat lah perempuan dia. Okay, nanti kita berhenti ni. So jadi kita berhenti pada pertama. Masalah sudut kita adalah masalah iktibar tafsiran ni, pecahan dia kepada iktibar apa yang orang, apa dari segi pengetahuan manusia tentangnya, tentang pengetahuan manusia tentang tafsir tadi, yang orang Arab faham daripada kata-kata dan juga uslub mereka. Kemudian daripada orang yang wajib, tak ada siapa tak boleh tak tahu, itu berkaitan perintah larangan Allah Ta'ala untuk kita, dari segi masalah ibadat ke, akidah ke, dan akhlak ke. Kemudian nanti dua lagi yang akan dibincangkan insya-Allah. Baik, wallahu a'lam. Ada soalan? Tadi ya, ada balik dah. Kata soalan kan banyak lagi cerita. Sekarang ni kita insya-Allah kita akan sambung lagi. Cuma nanti kalau sempatlah, saya kena tengok ikut buku ni balik. Sebab terjemahan yang saya buat dulu, sekejap. Kejap. Okey, yang saya buat dulu. Okey. Yang saya buat dulu pakai buku lama. So jadi ada banyak pembetulan, bahkan ada tambahan-tambahan yang kita tak sempat nak isikan balik. Ni dah siap. Sampai tajuk ke berapa tak ingat. So memang tajuk ni ada, saya tahu rajin perempuan tulis, lelaki sengih je macam ingat semua. Orang lelaki datang kelas, dia sengih. Kalau dia ingat tidak tahu. Okey. Yang perempuan memang rajin salin. Okey, alhamdulillah. Jadi memang sampai kita belajar ni memang saya dah terjemahkan. Cuma mungkin ada nak kena baiki balik pada sudut tambahan mana kat sini dibetulkan, kita akan ni balik. Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah ambil ambil.